pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dan kepada semua saudaranya daripada golongan para nabi rasul, daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para isterinya, zuriat-zuriat dan semua ahli baiknya, para tabi'in, pengikut tabi'in, khulafa ar-rasyidin, para imam mujtahid, ya Allah, para wali Allah, para syuhada, para guru-guru, para orang soleh dan ulama yang mengamalkan ilmunya, dan semuanya kepada guru-guru kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kemudiannya pada ahli kubur dan golongan orang lelaki dan perempuan, golongan yang beriman lelaki dan perempuan, daripada belahan timur sehinggalah belahan ke barat, ya Allah, baik yang ada di darat maupun di lautan, ya Allah, khususnya kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kami, ya Allah, datuk-datuk kami, ya Allah, nenek-nenek kami, ya Allah, dan kepada orang yang menyebabkan kami semua hari ini dapat berkumpul di sini untuk keperluannya, ya Allah. Dan ya Allah, hari ini kami khususkan doa kami ini, ya Allah, kepada almarhum Murad bin Nurrahmah ataupun Murad bin Samad, dan usul, asal serta cabang-cabangnya, ya Allah, dan semua orang yang berkait rapat dengannya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah keampunan, berilah rahmat kepada mereka, ya Allah. Berikanlah maaf daripada kesalahan mereka, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka itu salah satu daripada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka itu salah satu daripada lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Quran yang mulia dan dengan kebesaran ungkapan-Mu yang qadim, ya Allah, jadikanlah pahala kami ini, pahala tersebut itu, selepas penerimaan-Mu itu, ya Allah, sebagai tebusan untuk mereka daripada api neraka dan penghalang daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran dikubur sebagai peneman, di hari kiamat sebagai syafaat, di dalam syurga sebagai penghalang dan penghadang daripada api mereka untuk mereka, ya Allah, api neraka untuk mereka, ya Allah, dan jadikan syurga sebagai tempat tinggal mereka. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, turunkanlah rahmat, berikan syafaat, berikan keampunan kepada ahli kubur daripada golongan orang lelaki dan perempuan, dan orang mukmin lelaki dan perempuan. Angkatlah darjat mereka, ya Allah, gandakan ganjaran mereka, ya Allah, hapuskan kesalahan dan dosa mereka, ya Allah, gandakan kebaikan mereka, ya Allah, masukkan mereka ke dalam syurga bersama ibu bapanya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa kami juga, ya Allah, dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan hasad dan dengki dan dendam terhadap orang-orang beriman, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dapat kita penuhkan masa kita dengan masa-masa bermanfaat, dan itulah salah satunya adalah tentang silaturahim, mendoakan orang yang mungkin kita tak kenal tapi ia adalah saudara sedaging, iaitulah darah daging Islam itu. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pangkat dan darjat tertinggi untuk keimanan seseorang, iaitulah mendoakan sahabat ataupun siapa sahaja orang Islam yang kita rasa kita perlu doakan dan yang kita rasa kita nak doakan, dan itulah antara pangkat dan darjat tertinggi untuk iman kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi moga-moga diberikan tempat yang mulia untuk suami puan yang kita doakan tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga diberikan kebaikan kubur, kebaikan segala-galanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak sambung kisah tentang Allahumma salli ala Muhammad, kisah tentang bidadari syurga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya terus masuklah sikit-sikit sebab kita ada 20 minit begitu. Saya suka sambung sebab kita cerita tentang bidadari yang lepas, tapi kita cerita lebih kepada tentang apa yang perempuan ataupun wanita dapat bila masuk syurga berbanding dengan lelaki. Cuma kali ni saya nak detailkan sebaik mungkin untuk cerita tentang bidadari, tuan-tuan, supaya dapat juga kita gambarkan bahawa hebatnya wanita syurga selepas daripada itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala kadzalika wa zawwajnahum
bihurin hin bihurin ain, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang, Allah akan kahwinkan, Allah akan pasangkan kita lelaki-lelaki ini dengan pasangan yang bermata indah. Allah mulakan, Allah ceritakan perkara-perkara yang berkaitan dengan bidadari dengan namanya bermata indah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nak cerita bab bidadari tuan-tuan, kahwin bidadari apa semua itu semua satu khilaf lah, banyak khilaf pandangan. Saya cuma nampak yang sebenarnya apa yang diceritakan tentang bidadari hanyalah untuk menceritakan kecantikan seorang isteri. Tuan-tuan, hari ini ada suami sahabat kita yang meninggal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diberikan kecantikan kepada beliau nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kepada isterinya. Hari ini kita nak cerita tentang kecantikan bidadari dan isteri. Muttaqiina, Allahumma salli Muhammad, muttaqi Allahumma salli Muhammad, surah Masfufah tu kan. Wa zawajnahum bihurin ain, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bersandar-sandar di atas katil atau singgasana yang tersusun, orang lelaki mula-mula. Tapi kemudian Allah kaitkan dengan wanita, dengan pasangan. Dan kami berikan kepada mereka hurin ain, suatu wanita yang matanya sangat cantik, hurin ain. Iaitulah disebut sebagai bidadari. Tuan-tuan, bidadari ni bukan malaikat, dia bukan jin, bukan manusia. Dia ada tugas dia sendiri. Dan khusus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, mereka ni la yabulun wala yatawawatun wala yatfilun wala yatamat wala yamtakhitun, kan? Mereka ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mereka ini bidadari ini tak buang air kecil. Ke kasur, perkasanya Tiko. Bahkan Allah gambarkan bidadari ini melalui nama dia, hurun ain. Nak cerita pasal bidadari ni cantik sangat, bahkan nanti isteri lebih cantik. Ulama sebut hurin ain, putih mata yang sangat pekat dan kepekatan warna yang turut serta dalam putih itu, tuan-tuan. Maknanya bidadari, dia punya mata dia hitamnya itu hitam terlampau pekat. Putihnya pula putih jernih sangat. Sampai kalau kita gambarkan, tuan-tuan, ia adalah keindahan, ia ada keindahan dia tersendiri. Cukuplah kita kat dunia ni, tuan-tuan, kita tengok siapa pun dengan matanya putih jernih, bulu matanya lentik, panjang pula tu, tuan-tuan. Kita seolah-olah terfitnah, kita seolah-olah tertarik. Walaupun mata tersebut sama jantina, perempuan dengan perempuan, boleh terfitnah, boleh tertarik sebab kita suka sangat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang orang tersebut pakai emas, kadang-kadang orang tersebut pakai purdah. Tengok kecantikan yang Allah nak cerita bermula daripada mata lagi. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru tengok mata je kita dah terfitnah. Kita dah rasa macam teruji, cantik sangat rasanya, tuan-tuan. Maka digambarkanlah bidadari ini bermula dengan namanya, itulah hurun ain. Namanya itu menggambarkan matanya. Sebab ada lafaz hurun itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hurun itu maksudnya adalah mata wanita muda. Hurun ain menunjukkan kecantikan yang berada di syurga. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan, kazalika zawwajnahum bihurin ain. Macam itulah kami berikan mereka ni, pasangan-pasangan mereka ini nanti bermata indah seperti itu. Sampai Nabi SAW sebut, la yabulun wala yataghawatun wala yatfilun wala yamtakhitun, kan kata Nabi SAW. Bahkan mereka ini tak buang air kecil, mereka ini tak buang air besar, walaupun mereka ini banyak makan. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita faham tujuan hidup dunia kita, pastilah kita ni akan jadi seperti Al-Imam Syafi'i, yang sehingga beliau itu menjadi ahli sufah, menjadi orang termiskin ketika itu. Walaupun kalau ikut nasihat beliau, tuan-tuan, apa Imam Syafi'i besar? Kalau nak belajar mesti ada duit. Tapi tuan-tuan, dia jadi orang sufah, orang yang sangat susah. Kalau kita faham tujuan hidup kita, maka kita tak akan terlalu kisah dengan kutukan-kutukan manusia tentang fizikal dan harta kita, tuan-tuan. Kadang-kadang fizikal kita ada fizikal yang tak boleh nak ubah, kita tak akan kisah kalau kita faham tujuan hidup kita, tuan-tuan. Tujuan kita makan di dunia hanya untuk bertahan hidup sahaja. Supaya kita ada peluang untuk makan kerana nak bernikmat-nikmat. Tuan-tuan yang makan Allah, iaitulah bernikmat-nikmat di dalam syurga.
makin makan makin sedap. Sebab tu dah Nabi SAW, dia tak pernah makan sampailah dia kenyang, walaupun makan itu dah tentu-tentu sedap. Sallallahu alaihi wasallam. Wala yatfilun, kata Nabi SAW. Bahkan bidadari-bidadari, orang-orang dalam syurga itu tidak meludah, tidak membuang kotoran daripada mulutnya ataupun daripada kemaluannya. Wala yantakhitun, iaitulah mereka ini tidak berhingus, tuan-tuan. Iaitulah mereka ini tiada penyakit. Puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat bidadari ni, kata ulama, menggambarkan keindahan yang lebih dahsyat bagi seorang manusia. Bidadari pun dah macam tu dah, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia yang cuba ataupun berusaha untuk sentiasa melawan nafsunya, lebih-lebihlah Allah bagi lebih cantik daripada bidadari yang Allah ciptakan duduk saja sampai sekarang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak ingat ke cerita? Kita dah cerita dah pasal sebelum ni, manusia yang masuk syurga paling akhir, tuan-tuan. Paling rendah, kita dah cerita dah sebelum ni. Sampai Allahumma salli ala Muhammad, Allah kata apa? Fatadkhulu zawjatuhu minal huril ain. Masuk je dia syurga, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibahagi-bahagikan istana-istananya itu yang terlalu luas itu, tuan-tuan. Allah kata apa? Masuk je dia ke syurga itu, kemudian masuk pula selepas daripada dia itu 2 orang isterinya daripada kalangan bidadari. Ada kata ulama, kalangan bidadari itu maksudnya pasangan manusia lah yang dikahwinkan dengan dia nanti. Dan 2 bidadari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok kecantikan bidadari. Bidadari yang masuk ini, tuan-tuan, dia cakap apa? Alhamdulillahilladzi ahyaka lana. Puji-pujian, alhamdulillah, puji sangat pada Allah ini yang telah hidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu, bahkan pasangan dan ahli syurga adalah orang yang sangat beradab dalam sejarah manusia. Tengok perangai ataupun adab daripada bidadari-bidadari ini, tuan-tuan. Bahkan mereka ni, nanti kita akan keluarkan beberapa dalil, mereka ini adalah orang yang paling setia dalam dunia kita nanti. Bahkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ada sebut pasangan ini ataupun bidadari-bidadari ini sampai tahap, tuan-tuan, dia akan menundukkan pandangan dia daripada lelaki-lelaki lain sampai bila-bila pun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahlah masuk beradab, masuk-masuk je, alhamdulillah, dia puji Allah dulu. Sebab kemudian romantiknya bidadari ataupun pasangan hidup kita ketika itu, dia boleh sebut pula, ya Allah, terima kasih hidupkan dia untuk aku pula hidup untuk dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak rasa dihargai ke ketika itu? Sampailah, tuan-tuan, bila dah terlalu puas mendapat nikmat pasangan ini, tuan-tuan, penghuni syurga yang paling rendah tadi pun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai boleh terpacul, boleh mengeluarkan kata-kata apa, tuan-tuan? Dia kata Nabi SAW, tak ada seorang pun yang dapat anugerah seperti ini, seperti yang aku dapatkan ini. Tuan-tuan, sampai tahap begitu dia rasa. Yang paling bawah pun dia rasa begitu. Apatah lagi yang sedikit, yang syahid, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ringkaskan sikit, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat bidadari, yang sebenarnya sifat-sifat ini adalah sifat-sifat orang mukmin di atas dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dah sebut dah sebelum ni. Jangan cemburu dengan bidadari, dah. Allah keluarkan perumpamaan bidadari ini untuk menggambarkan cantiknya isteri-isteri dan pasangan-pasangan, termasuklah puan-puan yang ada di hadapan saya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat bidadari, kata ulama, sifat-sifat bidadari ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang ada terpercik pada insan-insan mukmin di dalam dunia sekarang. Siapa yang beriman, pastilah dan pasti dia dah ada sedikit sifat-sifat bidadari itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa indahum qasiratit tarfi'ain, kata Allah Subhanahu wa taala. Matanya itu tidak liar, kata Allah. Bidadari-bidadari ini, tuan-tuan, matanya itu sangat indah. Bidadari ini bermata indah, ataupun saya bahasakan pasanganlah, senang. Pasangan-pasangan kita ini bermata indah dan membatasi pandangannya itu dengan tidak memandang pada orang lain. Malah dalam surah Ar-Rahman, Allah sampai tanya, nikmat apa lagi yang kau nak nafikan, kau nak dustakan?
bila nanti kami berikan pasangan bidadari, pasangan-pasangan isteri-isteri yang takkan pernah melihat kecuali suaminya sahaja ketika itu, nanti bahkan tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, nak menunjukkan sifat malunya sifat bidadari itu, mereka ini takkan pernah memandang pada lelaki lain. Dan nak maklumkan betapa malunya itu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, nak memaklumkan bahawa malu itu merupakan suatu yang cantik dan menarik. Jadi siapa yang malu dia cantik, siapa yang malu dia menarik. Bahkan itulah sifat-sifat orang mukmin di atas dunia sekarang. Tuan-tuan, siapa yang tak ada sifat-sifat begitu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa dia kurang cantik. Begitu. Sebab tu dia ada asas timbangan-timbangan cantik. Dia bukan pada matanya, tak. Kalau matanya kita timbang dengan mata bidadari tadi, tuan-tuan, yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikapnya kita timbang dengan sikap bidadari, itulah kecantikan sejati dan itulah fitrah. Kalau tak percaya, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, degil mana pun orang, jahat mana pun orang, dia akan cantik, dia akan cari orang yang pemalu. Dia akan tertarik dengan orang pemalu. Sebab malu itu cantik. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan saya sendiri, tuan-tuan, wife saya dulu pun, saya sendiri tertarik sebab dia malu lah. Malu-malu begitu, dia jual mahal begitu. Tuan-tuan, lelaki ni dia tak tercabar dengan jual mahal sangat sebenarnya. Tak, tuan-tuan. Tapi dia tertarik dengan sebab malu itu adalah keindahan seorang wanita. Sebab itulah jangan risau. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, malu ni walaupun sekarang ni jadi suatu benda yang pelik, tapi ketahuilah itu adalah sifat bidadari. Bahkan ketika di syurga itu, sifat isteri itu lebih daripada itu. Sebab isteri bukan sekadar lebih cantik daripada bidadari, tuan-tuan, bahkan akan lebih cantik setiap minggunya, kata Nabi SAW. Kan ada pasar Jumaat yang kita cerita sebelum-sebelum ni, tuan-tuan. Setiap kali pergi pasar Jumaat, Allah akan meniupkan angin. Maka ketika mana lelaki dan wanita itu ditiup angin, maka setiap kali itulah mereka akan bertambah-tambah lebih cantik. Dahlah lebih cantik, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih cantik, kata Nabi SAW, kemudian mereka itu lebih romantik pula. Sebab ketika itu penghuni syurga akan memuji-muji pasangan masing-masing dengan pandangan keikhlasan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada pasar, cantiknya, sampai siapa ni tak pernah nampak. Pujian yang terlampau tinggi, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan dunia, iaitulah kalau dunia ni, tuan-tuan, kita buat cantik sikit, pakai wangi sikit, pakai minyak rambut sikit, tuan-tuan, buang terbiak dah buang terbiak ke bang kan, gitu kan, buang terbiak ke orang tua ni. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa memuji isteri dan memuji suami itu merupakan sifat-sifat mukmin dan juga sifat-sifat ahli syurga. Antaranya adalah sifat-sifat bidadari. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, romantik, cantik, wangi, takkan kita tak teringin nak masuk syurga, tuan-tuan? Maka di manakah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa yang kita ada, dengan apa yang Allah dah ceritakan tadi, tuan-tuan, tak teringin ke kita nak masuk syurga? Cuma di manakah amalan-amalan ahli syurga yang kita ada sekarang? Soalnya, tuan-tuan, yang tu, mana amalan ahli syurga yang ada dalam badan kita sekarang, tuan-tuan? Cukup ikhlas ke kita beribadah? Cukup bersyukur ke kita dengan apa yang hadir kat dunia kita ni, tuan-tuan? Cukup sabar ke kita bila dijintik Allah sekadar untuk mengubat hati pencipta yang kecewa dengan kita sebenarnya, dengan apa yang kita buat? Allah jentik untuk bagi kita rasa macam Allah kecewa. Tuan-tuan, cukup sabar ke kita dengan ujian itu, tuan-tuan yang berkenan Allah Subhanahu Wa Taala? Cukup tunduk ke hati kita bila kita meletakkan dahi kita ni di atas lantai? Adakah hati kita ketika sujud tu, tuan-tuan, turut tunduk ketika itu? Adakah hati kita ni sedar, tuan-tuan, ada pencipta di hadapan yang sangat dekat ketika sujud itu, tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah terpacul ketika itu permohonan maaf ketika sujud itu, tuan-tuan? Adakah terpacul keluar kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, tuan-tuan? Ataupun ketika itu kita cuma ada ilusi dunia, ilusi kerja-kerja yang sibuk sangat kita disibukkan di dunia, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ilusi itu sebenarnya tetap keluar melalui otak dan fikiran kita, yang sebenarnya ketika itu turut
mencecah lantai, melekap di lantai ketika itu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk lekapkan lantai. Rasa dah dahi ni lekap tuan-tuan. Rasa dahi ni letak dekat lantai. Tapi tuan-tuan, otak kita duk ilusi ke arah tempat lain. Allahumma ghfir lana ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa-dosa guru kami ya Allah. Dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Lalainya kami ini sehingga kami ni tak dapat merasa kulit dahi kami ni menyentuh lantai kerana kamu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kami ni akan rasa tercabar sangat, rasa marah, rasa hina apabila kami ditundukkan manusia walaupun belum pernah disuruh sujud pun lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah lagi kisah bidadari yang mungkin saya tak sempat sambung dan tak ada terlalu panjang lah, tapi ada beberapa sifat-sifat lain. Bidadari itu umurnya sebaya, masuk dalam keadaan tidak berbulu, kulitnya putih, pipinya halus, rambutnya bergelombang, matanya bercelak. Banyaklah yang Allah sebut dan Nabi SAW sampai sebut umur bidadari itu adalah sekadar-kadar 33 tahun begitu. Dan cantiknya mereka ini, tubuhnya mereka sangatlah indah. Gadis-gadis perawan ketika itu maksudnya menarik setiap harinya, seolah-olah belum pernah tersentuh, belum pernah melahirkan, betisnya sampai nampak sum-sum tulang. Maksudnya si suami ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Nabi SAW sebagai penutup begitu. Nikmatnya syurga ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang masuk syurga, suami dia masuk sahaja syurga, dia termenung selama 70 tahun bersandar di atas istana syurga itu. 70 tahun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu tidak berganjak langsung. Sampailah suatu saat ketika itu datang isterinya. Tuan-tuan nak tengok hebatnya isteri tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. So isterinya datang ketika itu, menepuk bahu si suaminya sampai tahap suaminya baru terpana, baru perasan kecantikan syurga itu, teralih kepada kecantikan isterinya. Baru perasan dia ada sesuatu yang lebih cantik, iaitu isterinya tuan-tuan. Beliau melihat kepada isterinya dan kata Nabi SAW, pandangannya itu tertumpu kepada pipi isterinya. Pipinya sangat cantik dan nipis tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bahkan ada permata-permata di bahagian pakaian-pakaian tubuhnya, sehinggalah isterinya berkata, akulah isteri kamu. Sebab suami duk tanya, siapa kau ni, tak kenal ni. Isterinya kata, akulah isteri kamu, yang sebenarnya aku ni diberikan 70 pakaian syurga. Dan ada pakaian yang dibuat daripada mahalah, yang dibuat daripada pohon syurga, iaitulah pohon, Allahumma salli ala Muhammad, tabut begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap nanti ketika itu suami duk pandang atas bawah sebab terlalu cantik. Dan ketika itulah kata Nabi SAW, pandangan suami itu menampakkan betis isterinya, sehinggalah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, wanita syurga itu apabila dipandang betisnya itu seolah-olah menampakkan sum-sumnya. Tuan-tuan, bukan luksina tuan-tuan bukan Allah, nak menunjukkan cantik sangat, licin sangat, mulus sangat ketika itu. Dan tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, dan ketika itu isterinya memakai mahkota. Dan ketahuilah mahkota itu merupakan sebuah kecantikan wanita juga. Dan itu sahaja untuk kita hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh kita ceritakan tentang bidadari syurga. Dan ketahuilah bidadari itu hanya separuh daripada kecantikan isteri-isteri dan perempuan yang berada di depan saya nanti. Itu sahaja daripada saya insya-Allah hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serah semula kepada pengurusi kita pada pagi malam ini. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim di atas pimpinan bacaan 3 surah-surah pilihan kita dan juga bacaan tahlil, bacaan doa kepada almarhum yang kita doakan, dan juga sedikit tazkirah berkenaan dengan bidadari syurga. Alhamdulillah, siapa yang tak nak masuk syurga kan tak dapat nak digambarkan macam mana ya kita ni orang perempuan memang suka sangat dipuji, tapi kalau dekat syurga nanti dapat pujian macam tu rasa macam terlebih pula kan Ustaz. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah sama-samalah kita doakan sesama kita, sahabat-sahabat kita semua yang berada di dalam link ini, ahli keluarga kita semuanya dipilih Allah untuk menuju syurga bersama-sama dengan pasangan masing-masing, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz sekali lagi, dan juga terima kasih kepada semua seluruh jemaah halaqah maya kita yang bersama. Moga ada
keberkatan dan juga manfaat bersama. InsyaAllah selepas ini untuk makluman semua kita akan sambung sedikit sahaja lagi dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir. Jadi untuk slot ini saya mohon ampun dan maaf terlebih dahulu dan saya serahkan kembali majlis kita kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim. Saya doakan juga Ustaz, semoga ahli keluarga Ustaz di belakang sana tu yang batuk-batuk mungkin tak sihat, semoga diberikan kesembuhan insya-Allah Ustaz. Amin ya Silakan Allah. Terima kasih. kita tangguhkan duduk. Baik, terima kasih. Terima kasih atas doanya. Jangan lupa juga kita doakan kepada ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita di Palestin itu. Allahumma alaika bihim innahum la yu'jizunak. Insya-Allah kita tangguh dengan majlis, kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Moga dimakbulkan doa kita semua insya-Allah.